Yang berusaha Dr. Faizal bin Mat Arifin, Timbalan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Dr. Haji Amin Sah bin Haji Ahmad, Pengarah Hospital Serdang, Profesor Madya Dr. Nur Fadlina Zakaria, Timbalan Pengarah Klinikal Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, Dr. Sunita Babanaden, Ketua Perkhidmatan Nefrologi, Pakar Perunding Nefrologi, Hospital Kuala Lumpur, Profesor Dr. Goh Bah Leong, Ketua Perkhidmatan Nefrologi Selangor, Dr. Saraiza binti Abu Bakar, Ketua Perkhidmatan ORS Selangor, Dr. Nur Aziani binti Amri, Ketua Perkhidmatan Audiologi Selangor, Ms. Kho Zin Yun, CEO National Kidney Foundation, Dr. Aida Azlina alias Pengurusi Jawatankuasa Penganjur World Kidney Day, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi kebahagiaan kepada semua perwakilan dan tetamu yang dihormati kerana dapat menghadirkan diri dalam sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia peringkat Negeri Selangor 2023. Semalam saya dalam sambutan nasional hari ini di peringkat Negeri Selangor. Daripada tahun ini, Jabatan Nefrologi Hospital Sedang dan Hospital Sultan Abdul Aziz Shah telah berbesar hati untuk menjadi urus tier utama bagi sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia peringkat Negeri Selangor dengan kerjasama daripada Persatuan Pendidikan Perubatan Hospital Serdang, Jabatan Nefrologi, Hospital Shah Alam serta Hospital Cyberjaya di bawah naungan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi ianya sebenarnya bermula seperti yang kita dengar tadi daripada tahun 2006 atau kita tengok video tadi, iaitu World Kidney Day atau Hari Buah Pinggang Sedunia ini disambut asas bersama oleh International Society of Nephrology ISN dan International Federations of Kidney Foundation IFKF. Dan objektif utama sambutan tahunan Hari Buah Pinggang Sedunia secara global yang dilakukan di setiap bulan Mac ini adalah untuk memupuk kesedaran tentang penyakit buah pinggang, langkah-langkah pencegahan serta rawatannya. Tadi saya sebut juga dengan Timbalan Pengarah Dr. Faizal, kita ni dekat Malaysia ni berbagai-bagai hari sambutan, hari sambutan kanser, hari sambutan nefrologi, hari sambutan stroke, hari sambutan kardiologi, macam-macam. Dan apa tujuannya? Hanya untuk memastikan rakyat kita sihat sentiasa. Jadi sebab itu kita memperingatkan hari-hari tersebut. Pada tahun ini World Kidney Day pada 9 Mac 2023, tema pada tahun ini adalah Kidney Health for All, Preparing for the Unexpected, Supporting the Vulnerable, ataupun dalam bahasa Malaysianya, bersedia untuk sebarang kemungkinan melindungi golongan yang rentan. Penyakit buah pinggang kronik ini adalah keadaan progresif yang melibatkan lebih 10% daripada penduduk seluruh dunia, iaitu anggarannya melebihi 850 juta orang. Banyak, ramai. Daripada ini, lebih 2 juta orang menjalani rawatan dialisis atau menerima pemindahan buah pinggang. Di Malaysia saja bilangan penyakit kronik buah pinggang telah meningkat. Kalau kita bandingkan, tadi Dr. Aida juga disebut, berbanding 2011 dengan 2018, meningkatannya adalah daripada 9% kepada 15.5%. Satu peningkatan yang jurat yang besar. Kumpulan yang berisiko tinggi adalah individu yang mengidap penyakit kencing manis dan diabetes, juga darah tinggi atau hypertension, obesity, ataupun golongan tua juga, dan kaum wanita juga sekarang melihatkan trend untuk terkena dengan penyakit buah pinggang. Jadi penyakit buah pinggang kronik ini merupakan beban yang sangat besar, terutama di negara-negara yang berpendapatan rendah dan sederhana. Sama seperti Malaysia lah, kita mid income country. Sama keadaannya dengan penyakit tidak berjangkit, iaitu non-communicable diseases, seperti penyakit kardiovaskular, serangan jantung, angin ahmar dan lain-lainnya juga semakin hari semakin meningkat. Walau bagaimanapun, penyakit kronik buah pinggang adalah salah satu daripada penyakit NCD yang kurang mendapat perhatian. Sedangkan mengikut kajian Global Burden of Disease yang diterbitkan oleh Lancet, penyakit kronik buah pinggang ini merupakan antara punca kematian dengan kedudukan yang ke-12 daripada seluruh dunia. Dan pada tahun pada tahun 2017. Ianya dijangkakan akan meningkat kepada kedudukan nombor 5 pada tahun 2040. Macam tu. Jadi
ini sangat membimbangkan, ya, sangat membimbangkan. Oleh yang demikian, sewajarnya lah langkah-langkah yang konkret dan juga proaktif kita perlu laksanakan bagi menangani masalah penyakit buah pinggang kronik, terutamanya pengesanan pada peringkat awal supaya rawatan yang diberikan adalah paling berkesan. Dan saya suka juga tadi dengan Prof. Goh sebut bahawa kita ada kuis kepada anak-anak, dan ini juga saya kena ingatkan bahawa kita kena didik anak-anak kita tentang kesihatan ini dari perangkat sekolah rendah lagi. Kalau boleh tadika lagi, kita tengok, kita akan bincang terus dengan agensi-agensi yang berkaitan untuk memastikan modul ataupun edukasi terhadap kesihatan ini dapat dilaksanakan di peringkat awal persekolahan lagi. Penyakit kencing manis atau diabetes mellitus kekal sebagai punca utama kepada end stage kidney disease, ya, diikuti oleh hypertension, ya, sejak 2 dekad yang lalu. Penyakit kencing manis dihadapi oleh 1 daripada setiap 5 orang, 20%. Dan ini amat membimbangkan, ya. 80% daripada golongan ini menghidapi hypertension, 74% dengan masalah kolesterol yang tinggi, dan 84% adalah dari obesiti. Penyakit tidak berjangkit dikenal pasti sebagai punca utama kematian dan kehilangan upaya di seluruh dunia, terutamanya bagi golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana. Jadi ini mungkin daripada masalah pemakanan juga, ya. So, bilangan pesakit dialisis di negara ini secara keseluruhan menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 ramai 26,840 orang, tetapi pada tahun 2021 meningkat hampir 2 kali ganda kepada 43,968 orang. Dan mereka ini diubatilah, dirawat dengan hemodialisis, ya, sebanyak 5,800 orang 2 pesakit, dan peritoneal dialisis pula pun ramai juga, ya, dan pemindahan buah pinggang adalah seramai 1,839 orang. Dan ini membawa kepada jumlah keseluruhannya selama 51,609 orang pesakit dengan penyakit buah pinggang peringkat akhir, iaitu end stage kidney disease yang terpaksa menjalani rawatan. Daripada angka ini, pesakit dialisis di Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun lepas adalah seramai 14,426 orang dengan 8,574 pesakit menjalani hemodialisis dan 5,852 pula menjalani peritoneal dialisis, ya. Ini juga memberikan beban sebenarnya kepada khususnya lah dari sudut keuangan dan bajet dan sebagainya kepada bukan saja KKM, bahkan juga untuk negara kita. Bilangan pesakit yang menjalani pemindahan buah pinggang atau transplant meningkat dari 130 orang pada 2011 kepada 185 orang pada 2022 melalui usaha bersepadu untuk meningkatkan aktiviti pemindahan buah pinggang tempatan. Jadi maksudnya dia sehingga end stage kidney disease ni sehingga membawa kepada memerlukan transplantation, ya. Jadi lepas tu kita kena fikir pula mana nak dapat donor dan sebagainya. Ini satu perkara yang dia berkait antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, kadar pemindahan kidney atau ginjal di Malaysia iaitu 5 bagi setiap 1 juta penduduk, berbanding dengan negara-negara lain yang mampu mencapai kadar setinggi 50 setiap juta penduduk. Walaupun bagaimanapun, pihak kementerian terus berusaha untuk meningkatkan bilangan pemindahan ginjal ataupun kidney ini yang kini dijalankan di 2 buah hospital kerajaan, iaitu Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Selayang. Sebenarnya jumlah pemindahan kidney atau ginjal ni yang lebih banyak bukanlah sebenarnya satu kebanggaan, sebab itu menunjukkan bahawa penduduk kita semakin lama semakin bertambah jumlahnya kepada mereka yang mempunyai penyakit ginjal. Jadi ini suatu yang seperti yang saya sebut selalu, iaitu membimbangkan, tetapi apapun ya, maksudnya teknologi dan kepakaran yang kita ada boleh dan mampu untuk menjalankan sehingga pemindahan ginjal. Jadi bagaimana pula dengan Selangor? Ini kita peringkat negeri Selangor kan, so kita cerita sikit pasal negeri Selangor. So negeri Selangor mencatatkan jumlah pesakit dialisis baru yang tertinggi
iaitu 18% daripada seluruh negara. Yang jumlahnya adalah 1,654 orang. Jadi ini selaraslah dengan kepadatan penduduknya yang tertinggi di Malaysia, lebih 7 million, lebih 7 million penduduk Selangor. Bagi pembedahan buah pinggang pula, pada tahun lepas Hospital Selayang menjalankan sebanyak 43 kes. 22 itu diambil daripada mereka yang telah meninggal dunia dan 21 daripada golongan yang masih hidup lah, ya. So ini adalah satu pencapaian, tetapi yang saya sebut sekali lagi bahawa walaupun ia satu pencapaian, tapi kita kena lihat juga bahawa ini adalah satu, di sebaliknya adalah maksudnya lebih ramai yang sakit buah pinggang. Tapi saya juga berbangga kerana ramai yang daripada rakyat kita telah mula sedar dan bersedia dalam aspek pendermaan organ, khususnya buah pinggang. Hakikatnya lebih ramai penduduk yang memerlukan pemindahan buah pinggang ini hanya menunjukkan bahawa kesihatan kita perlu kita perbaiki. Perlu kita ingat selalu bahawa kesihatan itu penting, khususnya nak menjaga buah pinggang tadilah. Pada tahun ini, tema ia adalah Kidney Health for All, Preparing for the Unexpected, Supporting the Vulnerable, adalah tema yang amat bersesuaian selepas negara kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi bila berlaku pandemik COVID-19, ia mengakibatkan akses kepada rawatan termasuk perkhidmatan diagnostik dan rawatan penjagaan bagi pesakit buah pinggang telah terjejas, ya. Jadi begitu jugalah kalau sekiranya kita berdepan dengan bencana-bencana yang lain, apatah lagi jika kita ada gempa bumi. Gempa bumi Malaysia tak ada gempa bumi lah, tapi kita selalu ada slide landslide. Okey, landslide baru ni kita ada kan dekat Batang Kali. Kemudian banjir yang kita turut merasainya baru-baru ini, khususnya di negeri saya, negeri Johor, negeri Dr. Amin juga. Keadaan semakin teruk di pantai timur dan sebagainya. Akibat daripada climate change, kita nampak banjir semakin kerap berlaku dan semakin teruk keadaannya. Perkara-perkara seperti ini pastinya menjejaskan fungsi dan kualiti hidup masyarakat secara keseluruhan dan memberi implikasi yang buruk terhadap komuniti, juga terhadap ekonomi dan alam sekitar. Oleh yang demikian, apa yang lebih penting sebenarnya ialah program pencegahan, seperti program hari ini, sama ada pencegahan terhadap acute kidney disease ke ataupun pencegahan terhadap komplikasi daripada penyakit buah pinggang ataupun chronic kidney disease, dan mortality dapat kita laksanakan secara yang lebih berkesan apabila kita membuat program-program penerangan dan program-program kesedaran seperti ini. Kesemua data yang disebutkan tadi dengan jelas menunjukkan bahawa kita memerlukan strategi yang ampuh dan langkah-langkah pencegahan yang baru dan lebih efektif untuk membendung peningkatan kes yang menjangkau saban tahun, yang sama dijangkakan jumlah keseluruhan pesakit buah pinggang boleh mencecah hingga kepada 100,000 orang pada tahun 2040. Saya bila sebut ni saya tarik nafas lah, nafas panjang. Kita harus mengelakkan kita hari itu pandemik COVID-19, tapi kita kena juga mengelakkan pandemik ESKD, ataupun end stage kidney disease ini. Strategi ni kita kena beralih lah. Saya juga selalu sebut yang ni, kita kena beralih daripada sick care kepada health care. Sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia ini adalah satu kaedah health care ataupun promotive health yang dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat dalam penjagaan kesihatan, khususnya kesihatan buah pinggang. Saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah kepada Jabatan Nefrologi Hospital Serdang, Hospital Sultan Abdul Aziz Shah bagi menganjurkan sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia peringkat negeri Selangor dengan kerjasama dari pelbagai pihak yang tadi kita tengok tadi, sama ada kerajaan ataupun pihak swasta dan juga pihak-pihak NGO. Saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. Dari sehubungan dengan itu, dengan besar hatinya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis sambutan World Kidney Day 2023 peringkat
Syekh Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan atas amanat sebentar tadi. Yang Berhormat Menteri Kesihatan dimohon dikekal di pentas bagi meneruskan acara. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan perasmian program World Pinida Selangor 2023. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia, Yang Berusaha Dr. Faizal bin Mat Arifin dan Yang Berusaha Dr. Haji Amin Shah bin Haji Ahmad untuk menyertai Yang Berhormat Menteri Kesihatan di pentas. Dipersilakan. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk meletakkan tapak tangan ke atas akrilik yang disediakan sebagai simbolik acara perasmian ini. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan atas kesudian untuk merasmikan program pada hari ini.